tahankan kemenangan itu lebih sukar daripada mendapatkan kemenangan. Sebab bila kita dah menang, akan adalah musuh-musuh yang sentiasa akan cari jalan bagaimana nak menjatuhkan kita. Kalau dulu kita lihat pengalaman kita yang lalu, mereka telah berusaha sedaya upaya menanamkan naratif yang berbagai-bagai, sehinggalah akhirnya mereka terpaksa khianat. Mula-mula langkah mereka adalah menanamkan naratif seperti hari ini lah, seperti hari ini. Mereka tanamkan negatif macam-macam. PMX kita ni pro-Israel, kemudian isteri dia pun pro-Israel. Tak cukup dengan itu, bila orang tak percaya, dia ubah naratif kepada PMX itu adalah liberal. Kan? Kita dah lama dah tak dengar perkataan liberal ni, saudara. Perbahasan tentang istilah liberal ni sebenarnya dah lama dah dibahaskan oleh para intelek, para akademik, membahaskan maksud liberal, dan juga dibahaskan di kalangan para ilmuwan agama, ulama-ulama apabila membahaskan istilah liberal. Tetapi kita yang sendiri yang tidak membaca, yang tidak mengetahui, bila kita sebut liberal je, kita akan terbayangkan liberal barat, pada pandangan barat. Kalau kita ambil pandangan barat, untuk kita tafsirkan, nak bawa kepada pandangan Islam, sudah tentu je tak betul. Demokrasi barat, demokrasi secara Islam tak betul. Demokrasi ada di barat, dalam Islam pun ada demokrasi. Ada perkataan yang sama. Demokrasi cara barat, demokrasi cara Islam. Islam pun ada demokrasi. Contoh demokrasi dalam Islam, apabila pelantikan khalifah itu dibincangkan di kalangan para sahabat. Siapa nak jadi khalifah? Didengar, bukan secara diktator, bukan secara lantikkan terus, tetapi dibincangkan. Itu demokrasi. Apakah haram? Tak haram. Tapi bila kita tafsirkan demokrasi di barat dan kita bawa kepada tafsiran kita, itu yang tak betul. Banyak yang bercanggah. Sama juga dengan liberal. Kalau kita nak tafsirkan istilah liberal dengan tafsiran di barat, nak tafsirkan istilah liberal kita sebagai orang Islam, tak sama, saudara. Apa yang jadi asas kepada liberal adalah sama rata, keadilan, hak bersuara, hak asasi. Itu yang terkandung di dalam fahaman liberal. Tapi bila hak asasi manusia di barat tidak sama dengan hak asasi manusia kita di negara ini, yang menjadikan Islam sebagai agama persekutuan. Sebab negara kita dilindungi oleh perlembagaan. Datanglah apa idealisme pun, datanglah apa pun ideologi yang kita anuti, yang kita ikut dalam negara kita ini, kita tidak boleh melanggar perlembagaan. Kita katalah kita berfahaman liberal, ataupun kita berfahaman sosialis, kita berfahaman apa saja sekalipun, yang kita percaya dan kita yakin, tapi dia tidak boleh melanggar perlembagaan. Kalau langgar, anda salah. Dan di dalam perlembagaan itu terkandung di dalamnya adalah Islam sebagai agama persekutuan. Maksudnya, apa pun ideologi, jangan bercanggah dengan Islam. Sebab Islam itu agama persekutuan. Kalau kita pandang kepada liberal fahaman di barat, di antara contoh liberal di barat adalah membenarkan lelaki kahwin sama lelaki, perempuan kahwin sama perempuan, kerana mereka liberal. Hak asasi manusia. Terpulanglah kepada manusia itu. Kalau selera dia kepada lelaki, kalau selera dia perempuan ini kepada perempuan yang lain, maka di sana, liberal di sana membenarkan. Itu sebab itu ada negara yang membenarkan. Liberal mereka sampai ke tahap itu. Tapi apakah liberal itu dipraktikkan di Malaysia? Tidak ada, saudara. Sebab apa tidak dipraktikkan di Malaysia? Sebab kita dilindungi oleh perlembagaan. Di dalam perlembagaan itu ada agama Islam sebagai agama persekutuan. Yang ini membatasi kita. Sebab itu bila mereka letakkan dan mereka tuduh Datuk Seri Anwar Ibrahim itu berfahaman liberal, Anwar kata, tapi liberal saya bukan seperti liberal di barat. Liberal saya lebih kepada apa yang Islam ajar. Contohnya apa yang Islam ajar, iaitu keadilan. Memberikan keadilan kepada semua. Tidak kira apa kamu. Kamu orang tua, orang muda, kamu kulit hitam, kamu kulit putih, apa bangsa kamu. Selagi kamu berhak mendapat keadilan dan hak bagi kamu, maka itu kita perlu berikan. Itu yang dipegang oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apa lagi yang Datuk Seri Anwar Ibrahim amalkan dalam fahaman liberal yang beliau maksudkan? Iaitu mendengar segala pandangan. Walaupun kamu berpegang pada ideologi komunis, contoh.
ideologi komunis. Kamu percaya kepada ideologi komunis. Kalau dia nak bertemu Datuk Seri Anwar Ibrahim, apakah Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak akan berjumpa? Tidak. Dia akan bertemu. Dia akan bertemu dan dia akan berbincang, dia akan mendengar. Walaupun dia tahu kamu itu berfahaman komunis. Tetapi dia bersedia mendengar. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim juga akan menyatakan pandangan dia. Dan bila kita mendengar pandangan dia pihak lain, bukan bermakna kita bersetuju dengan mereka. Contohnya baru-baru ini, dia bertemu dengan beberapa pemimpin. Sebelum ini dia berjumpa dengan pemimpin Cina. Dia pernah bertemu dengan pemimpin daripada Arab. Dia pernah bertemu dengan pemimpin daripada Singapura. Pemimpin Belanda. Ya. Masing-masing mempunyai ideologi yang mungkin berasingan. Ya. Pertemuan yang diadakan, apakah semenjak Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, dan sepanjang dia bertemu dengan beberapa pemimpin negara, apakah satu saja Datuk Seri Anwar Ibrahim akan pegang kepada ideologi mereka? Tak ada, saudara. Datuk Seri Anwar Ibrahim masih konsisten dengan perjuangan dia. Walaupun dah ramai pemimpin dia jumpa, satu pun tidak mengubah komitmen ataupun ideologi yang Datuk Seri Anwar Ibrahim pegang. Tak ada. Dia bertemu dengan pemimpin Cina, balik macam tu juga. Dia tidak bawa ideologi daripada negara Cina ke Malaysia. Dia bertemu dengan pemimpin Arab, balik ke Malaysia, macam ni juga. Dia tidak membawa ideologi ataupun budaya Arab ke Malaysia. Ya. Baru ini Perdana Menteri Belanda datang. Dia pernah juga bertemu dengan pemimpin daripada Kemboja, Indonesia, Thailand. Ya. Yang penting pemimpin itu dia ada keyakinan dia, keberanian dia, ya, dan dia juga istiqamah dan berprinsip. Kalau dia ada istiqamah, sikap istiqamah dan berprinsip, bertemulah dengan sebanyak mana pemimpin pun, dia tidak akan mengubah prinsip dia. Ini yang kita yakin dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, sebab dia berpegang dengan prinsip dia begitu kuat. Sebab itulah dia ada keyakinan dan keberanian untuk berucap di Ungar baru-baru ni, di PBB baru-baru ni. Sebab dia berpegang kepada prinsip. Ya. Depan pemimpin Rusia ada, dengan pemimpin Israel ada, dia bercakap benda yang sama. Apa yang dia cakap dekat Ungar tu, macam itulah ucapan dia dekat Malaysia. Dia tidak pandai bermuka-muka. Dia tidak seperti Din Cirit. Dia tak macam Din Cirit dan kerajaan-kerajaan Melayu Islam sebelum ini. Bercakap dalam sidang media, menentang Israel. Kita Malaysia menentang Israel. Kita memperjuangkan Palestin. Bercakap dekat PBB pun kita menentang keras, mengutuk Israel. Kan, bercakap dekat luar. Tapi dalam diam-diam membenarkan pesawat Israel masuk. Itu hipokrit. Hipokrit. Sebab itu saudara, apabila banyak kita bongkarkan ketidakketentuan mereka, tidak ada prinsipnya mereka, suatu mereka jadi kerajaan dulu, sebab itu mereka hari ini mengutip balik cerita-cerita lama untuk nak memburukkan imej Perdana Menteri. Contohnya macam isu apa tu, konon-kononnya Anwar ada nama dia dalam website liberal sedunia. Kalau kau buka betul-betul website tu, type lah apa-apa pun, type Israel ke nama negara mana sekalipun, dia akan pergi ke website yang sama sebenarnya. Kalau type Malaysia, dia akan pergi ke website yang sama. Sesiapa saja yang pernah memberikan ucapan, yang pernah dijemput menghadiri penyumpaan atau persidangan mereka, akan ada lah website itu. Tapi bukan sebagai ahli. Iaitu yang dia tunjuk tu logo keadilan dekat situ. Yang sebenarnya parti keadilan tak pergi, yang pergi Datuk Seri Anwar Ibrahim memberikan pandangan, dia dijemput. Dan seperti mana Datuk Seri Anwar Ibrahim sebut, waktu dia bertemu tu pun ramai ulama dunia pun tahu. Bila kita dijemput oleh mana-mana pihak, walaupun pihak itu punya ideologi yang tak sama dengan kita, lebih baik kita pergi berikan pandangan kita. Kalau tidak, macam mana Islam ini boleh berkembang kalau kita menjauhkan diri daripada orang yang berbeza dengan kita? Inilah peluang terbaik untuk kita nyatakan kebenaran kepada pihak lain, yang nak dengar apa pandangan kita. Sebab itu, dah bertahun dah peristiwa itu berlaku. Dah berapa lama dah Anwar pergi kat situ. Pernah tak kita tengok Anwar bawa ideologi liberal dalam Malaysia? Tak ada, saudara. Tak ada.
Sampai hari ini, kalau betul Anwar itu seorang fahaman liberal, masuk akal atau tidak dalam pemikiran kita, ya, kalau Anwar berfahaman liberal, masuk akal atau tidak Anwar mengamalkan, ya, tentang mempertingkatkan syiar Islam dalam negara ini, yang kerajaan sebelum ini tak pernah buat. Memperbanyakkan peruntukan Islam ke sekolah-sekolah agama. Kerajaan 3 bulan dulu tak buat. Meningkatkan peruntukan kepada sekolah-sekolah agama dan tahfiz. Ini Anwar buat. Apakah itu fahaman liberal? Apakah itu yang orang-orang liberal sukai? Tentunya mereka tidak suka. Orang liberal ni dia tidak mahu melihat Islam itu diangkat darjat dia. Tapi Anwar lakukan. Iaitu satu perbuatan yang jelas bertentangan dengan orang yang berpegang kuat kepada liberal ini. Di waktu Mahathir menjadi Perdana Menteri dulu, dia menghentikan bantuan kepada sekolah agama. Tidak ada orang tuduh Mahathir liberal. Tidak ada orang tuduh Mahathir anti-Islam. Tak ada, saudara. Apabila Anwar mengembalikan semula bantuan kepada sekolah agama, dia dituduh sebagai liberal. Dia dituduh sebagai pro-Israel. Bayangkan, saudara. Di mana betapa jahatnya, ya, di kalangan kita, orang Melayu Islam melakukan fitnah kepada pemimpin Melayu Islam itu sendiri. Kita tak mahu bersyukur. Kita tidak kata Anwar itu maha hebat, semuanya lengkap pada Anwar. Tak ada, saudara. Tetapi kalau 10 bulan, 11 bulan, tak sampai setahun, kalau inilah prestasi yang Datuk Seri Anwar boleh tunjukkan, kita tidak boleh nafikan dia di antara pemimpin yang terbaik setakat ini yang ada dalam negara kita. Kecuali kita mencari satu perkara yang kita reka cipta untuk nak tunjukkan dia tu pemimpin yang terbaik. Contoh macam saya bagi tadi lah. Pergi korek cerita liberal tu dah berapa tahun dah. Dah berapa kali Pilihan Raya tak ada orang main kempen isu ini. Sebab waktu itu mereka yakin Anwar tak jadi Perdana Menteri. Jadi mereka tak bawa isu ini dalam kempen Pilihan Raya. Sewaktu keadilan bersama dengan PAS di dalam Pakatan Rakyat, tak timbul isu ini. Tak kata pun Anwar itu liberal. Malahan dipuji Anwar adalah seorang tokoh yang membawa kepada dasar penerapan nilai-nilai Islam sewaktu Anwar berada dalam UMNO. Kita masih ingat, ya, sewaktu keadilan berada dalam Pakatan Rakyat bersama dengan PAS, PAS selalu juga menaung-laungkan bahawa Anwar adalah tokoh yang Islamis, ya, yang telah membawa dasar penerapan nilai Islam di bawah pemerintahan Mahathir satu ketika dahulu. Bank Islam, Takaful Islam, Nusi Islam, ya, perbankan Islam. Diperkenalkan di zaman Anwar berada dalam UMNO. Ini juga menjadi bahan kempen PAS suatu PAS bersama dengan keadilan di dalam Pakatan Rakyat. Bermakna mereka akui syiar Islam yang dibawa oleh Anwar itu, ya, sampai hari ini masih ada dalam negara kita. Apakah seorang pemimpin yang pegang kepada liberal mahu buat kerja seperti itu? Perjuangan Palestin, orang tuduh Anwar ini hypocrite. Anwar ini sebenarnya adalah pro-Israel. Anwar ini adalah sebenarnya penentang Hamas. Ini tuduhan yang sehingga hari ini mereka gagal buktikan. Kita boleh buktikan kepada mereka bahawa Anwar konsisten melawan Israel. Tahun 80-an, lebih tepat lagi tahun 83, Anwar mendapat pengiktirafan sebagai anak angkat Palestin oleh pemimpin Palestin ketika itu, ya, Yasir Arafat. Apabila Yasir Arafat melihat anak muda waktu itu Anwar Ibrahim ini, ya, yang lantang bersuara di dalam mana-mana forum, ya, tentang perjuangan rakyat Palestin. Yang selalu kita dengar, kita ambil anak Palestin sebagai anak angkat kita. Ya, dalam negara kita berapa ramai orang ambil anak Palestin sebagai anak angkat. Ya, pelajar-pelajar angkat daripada Palestin. Tapi pada tahun 83, Palestin ambil Anwar, ya, sebagai anak angkat mereka. Sebab apa? Perjuangan dia konsisten dulu, ya, sewaktu dia pelajar lagi, sewaktu dalam ABIM lagi, sewaktu dalam UMNO, ketika pemuda UMNO, dia mendapat pengiktirafan oleh Yasir Arafat itu ketika Anwar menjadi ketua pemuda UMNO.
Mereka, Anwar memimpin pemuda UMNO waktu itu. Ya, menentang Palestin. Menentang perjuangan. Ya, rakyat masyarakat di Palestin. Umat Islam di Palestin. Sebab itu dia mendapat pengiktirafan daripada Yasir Arafat. Ada video dia. Kita boleh Google. Tak percaya dengan Google, ada video dia bagaimana dia menyambut ketibaan pemimpin-pemimpin utama ya, Palestin. Tapi mereka membuat tuduhan kepada Anwar, satu bukti pun mereka tak mampu bawa. Tunjuklah kata-kata yang Anwar ini memperlekehkan Hamas. Ya, ataupun memperlekehkan perjuangan umat Islam di Palestin. Ataupun kata-kata Anwar yang menyanjung pemimpin Israel. Mereka gagal tunjukkan, saudara. Mereka hanya bermain propaganda ataupun mana-mana ucapan yang mereka pusing-pusing, spin-spin untuk nak menipu walaun-walaun yang selalunya malas nak membaca. Walaun-walaun yang suka baca tajuk. Dia suka baca tajuk, maka kena tipulah. Pemalas. Bila dah pemalas, terimalah akibatnya menjadi menjadi budak suruhan kepada penipu-penipu ni, kepada macam-macam ni. Sebab tu saudara, kalau saudara tengok di mana-mana live puak-puak mereka ni, setru-setru mereka, dalam room-room mereka, kalau saudara dengar banyak betul kan, tuduhan-tuduhan dibuat, dakwaan dibuat, ya? Anwar ni macam ni, Wazizah macam ni, parti ni macam ni, macam-macam kita dengar. Oh, kononnya mereka ada bukti macam ini. Tapi setiap yang mereka bawa itu tak pernah dinyatakan dibawa oleh pemimpin mereka sendiri di dalam parlimen. Sebab apa? Ya? Sebab dia tahu kalau bawa benda-benda macam ni akan jadi bahan ketawa. Dah berapa banyak dah pemimpin PN yang mengambil modal daripada setro bawa ke parlimen, akhirnya tercedok. Akhirnya nampak bodoh. Sebab mereka kutip daripada sumber orang yang bodoh. Orang yang bodoh, yang tak tahu apa-apa, ya, bercakap dalam live, dalam room, dikutip oleh pemimpin mereka. Modal orang ini dibawa ke parlimen, maka ahli parlimen itu kelihatan bodoh. Sebab mereka mengambil daripada modal isu daripada setro-setro yang juga setro-setro yang mereka cipta, yang tidak ada fakta, bukti apa pun, semata-mata nak menimbulkan fitnah. Dan isu inilah dikutip oleh ahli parlimen untuk dibawa ke parlimen. Sebab itu tidak ada nampak kualiti mereka berbahas di parlimen, saudara. Ya. Mereka tidak study, mereka tidak buat homework pun sebelum mereka hadir ke parlimen. Itu yang timbul isu seperti potong pauh, ya, yang bawa isu ferry. Kenapa ferry rosak? Ferry baru rosak, dia kata kan. Ada 4 ferry tapi 3 je boleh bergerak. Kenapa satu tu rosak? Dia tidak buat homework. Bahkan saya percaya dia tak pergi pun dekat situ untuk bertanya. Dia cuma dengar kabar ataupun dia tengok dalam Facebook, orang viralkan, dia pun bawa kat parlimen. Dia kutip bawa kat parlimen. Pasal dia malas. Ahli parlimen ni malas nak buat homework. Dia kutip aja daripada setru-setru mereka dan mereka bawa kat parlimen. Ya. Last kali Anton Nurul kata, ada berapa yang rosak? Ada 1 biji rosak ferry. Ferry baru ke? Ya, ferry baru. Ada berapa ferry? 4. Last kali Anton Nurul kata, bukan rosak. Itu adalah ferry reserve. Ferry simpanan yang memang telah pun diatur. 3 ferry bergerak. Kalau rosak 1 ferry ini, yang reserve ini akan ganti. Sebab itu 1 ferry memang tidak akan digerakkan. 9 masa mereka akan reservekan 1 ferry sebagai ganti kalau ada ferry rosak. Bukan rosak, wahai pematang pauh. Sebab itu pematang pauh kena buat homework. Pergi sendiri tengok, turun ke akar umbi. Ya, bukan hanya turun di masjid. Mengajar kitab di masjid. Kalau mengajar kitab di masjid, dalam kitab-kitab kamu itu tidak ada membicarakan tentang ferry-ferry berkenaan. Sebab itu kamu tak tahu. Kena turun. Kena turun. Sebelum datang parlimen tu buatlah kerja sikit, buat kerja rumah sikit. Jangan malas. Kalau tidak kamu malu. Ya. Seorang ahli parlimen Melayu Islam, ustaz pula tu, ya, dimalukan oleh seorang pemimpin DAP, bukan Islam. Ini jelas menunjukkan bahawa
menggambarkan bahawa di kalangan kita, orang Melayu Islam ini, rupa-rupanya ada yang pemimpin yang malas. Sedangkan Islam tak ajar sifat malas ini. Ya. Apa lagi hujah mereka yang kita rasa begitu rendah kualiti. Macam Langkawi itu berapa kali dah pun, ya, yang menjadikan kita lihat badan parlimen ni ialah, ya, tidak standard, tak ada standard langsung. Kita lucah buat dalam parlimen. Soalan yang baik, patutnya jawapan dia baik. Apatah lagi soalan itu datang daripada seorang wanita yang bukan Islam. Soalan dia tanya mudah aja. Boleh tak pakai seluar pendek ke Langkawi? Dia tak tahu itu aja. Jawablah dengan baik, boleh atau tidak boleh. Kan senang. Tidak boleh dibenarkan, tidak ada larangan berseluar pendek di Langkawi. Habis. Susah sangat kena jawab macam tu. Janganlah jawab, ya, nak tunjukkan kamu tu gatal. Boleh datang, saya minta ahli parlimen datang tanpa pakaian. Tengok jawapan. Dia ingat lawak, tapi lawak dia tu bodoh. Dalam parlimen. Kalau duduk kampung, kat kedai-kedai kampung, boleh lah kot nak cakap yang macam tu. Itu pun kalau tak ada budak kecil, kalau tak ada perempuan, ya, sesama orang tua-tua gatal, boleh nak cakap macam tu. Ini parlimen, saudara, buat live secara langsung. Satu dunia boleh tengok. Anak muda, anak orang tua, wanita, lelaki. Boleh tonton perbahasan itu. Apakah kamu tidak rasa malu ke? Kamu ada parti yang mengaku Islam ni. Perjuangan kamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam parlimen, jemput ahli parlimen wanita DAP datang ke Langkawi tanpa pakaian. Tak cukup dengan itu. Dia boleh kata, saya nak bayangkan dia datang tanpa pakaian. Bayangkanlah. Dia nak membayangkan. Dalam parlimen, saudara. Jadi benda-benda dalam parlimen seperti inilah, ya, tidak membantu langsung kerajaan ini. Kita terpaksa bangunkan sendiri kerajaan kita tanpa kita mendapat kritikan, pandangan daripada ahli parlimen yang bernas.